Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah kita diberi kesempatan dan nikmat daripada Allah Azza wa Jalla untuk kita kekal sihat dan dapat bertemu pada pagi ni di dalam membicarakan risalah di dalam ilmu usul fiqh karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Jadi minggu lepas kita berhenti pada bab at-takhsis atau al-khas. Okay, kita berhenti pada definisi takhsis beserta beberapa contohnya. Cuma sebelum kita sambung pengajian kita hari ni, kelas kita tentang takhsis hari ni, Ana nak buat satu pembetulan. Jadi minggu lepas sewaktu Ana bincangkan tentang perbahasan qadhiyatu ain. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, qadhiyatu ain ni adalah kes khusus yang mana Nabi SAW hukumkan bagi individu daripada kalangan sahabat dengan hukum yang khas yang tak terpakai kepada sahabat yang lain dan kepada umat. Faham tak? Maksudnya ianya hukum yang hanya diberikan khas untuk sahabat itu sahaja pada waktu tersebut. Itu dipanggil qadhiyatu ain. Maksudnya dia adalah satu penghukuman yang diberikan oleh Nabi SAW kepada sahabat yang kepada orang tertentu, okey, dan ianya tak boleh diaplikasikan kepada orang lain di kalangan umat. Okey. Jadi qadhiyatu ain ini dia bukan daripada kategori perkara yang umum. Dia bukan daripada kategori perkara yang umum. So orang dia tak boleh ambil kes qadhiyatu ain kemudian dia kata dalil ni umum dan boleh dipakai oleh semua orang kat dalam umat ni. Okey. Itu qadhiyatu ain. Yang mana minggu lepas Ana bagi contoh, Ana cakap qadha. Contoh qadhiyatu ain ni, qadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati lil jar. Kan? Bisyuf'ah lil jar. Okay, antara contoh yang masyhur di kalangan ulama usul, iaitu Nabi SAW menghukumkan ataupun memutuskan bahawa syuf'ah itu berhak untuk diberikan kepada jiran. Syuf'ah itu hak syuf'ah diberikan kepada jiran. Okey, hak syuf'ah diberikan kepada jiran. Okey. Minggu lepas Ana ada bagi contohnya, ada tanah ni dibagi kepada A dan B kan. Okey, A dan B. Contohnya Zaid, Omar. Okey. Macam tu. C ni katakanlah Abu nama dia. Katakanlah Zaid dan Umar. Ni contoh yang Ana bagi minggu lepas. Sebelum Ana nak bagi pentolan, Ana tunjuk dulu contoh yang Ana bagi minggu lepas. Ana kata contohnya A dan B ni sebenarnya tanah yang kiranya satu tanah lah, tapi dikongsi oleh Zaid dan Umar. Kemudian mereka pisahkan macam ni. Contohnya Zaid, tanah tu dipisah separuh, Zaid ambil A, Umar ambil B. Okay. Ini contoh yang Ana bagi minggu lepas. Zaid ambil A, Umar ambil B. Zaid dan Umar ini rakan kongsi. Masing-masing memiliki, kiranya masing-masing ada bahagian pada tanah tu. Cuma tanah tu dah dibahagi dah macam tu.
kepada A dan B 50%. Jadi bila B keluar, contohnya Omar ni keluar, okay, dia kata dia jual dia punya bahagian dia daripada tanah yang dikongsi tadi tu, yang 50% tu, kan? So bila B keluar, dia jual tanah dia, C ni beli daripada B, contoh. Okay. C beli daripada B. So C akan tanyalah kepada B. C akan tanya dekat B tu berapa harga ni, dia kata contohnya RM50,000. Dia pun bayarlah RM50,000. So C masuk. Okay. Jadi bila C masuk, katakanlah B jual kepada C ni, Omar jual kepada Abu RM50,000 bahagian dia ni, tanpa A tahu. Bila A tahu, Zaid tahu, dia pun pergi dekat Abu ni, dia kata, awak beli tanah ni daripada Omar, rakan kongsi yang lama saya. Abu kata, ya. Awak beli berapa? RM50,000 contoh. RM50,000. Zaid ni, yang A ni, bila dia dengar, dia ada hak syuf'ah. Apa dia hak syuf'ah? Dia boleh suruh C ni keluar. Dia boleh tendang keluar C ni. Dia kata, sekarang saya guna hak syuf'ah untuk saya memiliki tanah ni keseluruhannya, saya tendang awak keluar, saya bagi awak RM50,000, awak pergi. Kan? C tak boleh kata, saya tak nak jual, tak boleh. Sebab Zaid ada hak syuf'ah. Dan hak syuf'ah ni, seperti mana ulama fiqh sebut, dia haqqu tamallukin qahri. Hak untuk memiliki yang qahri, maksudnya macam paksaan. Dia boleh suruh keluar juga. So C terima tak terima, lepas Zaid dah bagi dekat dia RM50,000, C kena keluar. Kenapa dia kena keluar? So kesemua ni jadi A punya. So kenapa dia kena keluar? Sebab dia pakai hak syuf'ah. Ini contoh yang nak bagi. Contoh ni tidak. Contoh ni tak betul. Okay, Ana ulang balik. Ni contoh yang Ana bagi minggu lepas. Contoh ni silap dan contoh ni tidak betul. Ana buat pembetulan. Okay. Jadi yang betul dia macam mana? Yang betul dia, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Ana terlupa nak sebut minggu lepas. Okay. Hak syuf'ah ini asalnya dia hanya sabit kepada perkongsian pada dia panggil juz'un musya'. Juz'un musya' ni apa pula? Okay, ini sebenarnya perbahasan ilmu fiqh lah kan. Dia bukan perbahasan ilmu usul fiqh, tapi tak apa. Memandangkan dah dia ada kena-mengena, kita hurai sikit. Juz' musya' ni, juz'un musya' ataupun khultatun musya', maksudnya bila Zaid dengan Omar ni rakan kongsi untuk tanah ni, Zaid ada 50% pemilikan, Omar ada 50% pemilikan, tanah itu tak dibahagi lagi. Tanah tu tak dibahagi, tak ada border, dah dibina tembok, kan? Kalau dah ada border di antara tanah tu, dah dibina tembok, dalam mazhab Syafi'i dia dah tak jadi musya' dah. Dia dah tak jadi khultah musya', dia dah tak jadi juz'un musya' dah. Okay? Apabila setiap bahagian itu dah dipisahkan, dipisahkan dengan betul, dah ada tembok ke, dinding ke, batas ke, kita tahu siapa, ini bahagian siapa, ini bahagian siapa, itu dah tak panggil juz' musya' dah. Bila dah bukan juz'un musya', bila dia bukan pemilikan yang musya' macam tu, perkongsian yang musya', maka dah tak ada syufa'ah. Jadi syufa'ah ni hanya sabit kalau belum dibahagikan lagi. So, contoh yang Ana bagi tadi, yang Ana kata A miliki 50, B miliki 50, kemudian dibahagikan macam tu, salah. Itu Ana sebut macam tu minggu lepas, salah. Sepatutnya macam ni, tanah ni tak dibahagikan lagi. Okay? Tak dibahagikan lagi. Yang kita tahu secara pasti, pemilikan tanah ni 50% Zaid, 50% Omar. Macam tu. So, katakanlah Omar jual kepada Abu C ni. Dia jual 50% ni dengan harga RM50,000. Omar pun hilang. C, Abu ni masuk. Bila Abu masuk, pada tanah tadi tu, yang tak dibahagikan di musya', barulah Zaid boleh tendang dia. Zaid tendang dia. Zaid kata, saya pakai hak syuf'ah, awak kena keluar daripada perkongsian tanah dengan saya. So, saya nak memiliki semua.
Nah, saya bagi awak RM50,000. Itu baru contoh syufa'ah yang betul. Okey, tuan-tuan dan puan. Poin penting dia adalah tak dibahagikan lagi tanah, tak dipisahkan lagi dengan teratur yang maksudnya tak dipisahkan sampai ke tahap jelas dah mana bahagian siapa. Okey, jelas dah mana bahagian siapa. Sebab kalau dah jelas mana bahagian siapa, dah ada batas ke, dah ada tembok ke, sampai dua-dua bahagian tanah tu ada apa nama dia, sistem perairan yang asing ke, ada sumber air yang asing ke, itu lagilah tak sabit hak syufa'ah dah. Syufa'ah ni dia untuk, ni dalam mazhab Syafi'i lah. Okey, kita bincang dalam mazhab Syafi'i ya. So dalam mazhab Syafi'i, syufa'ah ni tak ada kalau perkongsian tu bukan pada tanah yang musya'. Tanah tu dah dipanggil al-ard al-muqassamah. Tanah yang telah dipisahkan, yang telah ada apa nama dia, contohnya tembok, batas dan sebagainya. Okey. So ini pembetulan bagi kelas yang lepas ya. Ana harap tuan-tuan dan puan-puan ambil nota. Okey. Kan sebab biasalah kan ilmu fiqh ni dia luas. Kadang-kadang kalau kita tak ulang kaji, ada beberapa maklumat tertinggal, so kita salah gambarkan kepada orang. So kita kena ulang kajilah. Okey. So selesai. Ini kes minggu lepas selesai. Hari ni kita nak huraikan lagi tentang taksis. Okay, minggu lepas anda dah cakap dah, taksis ini sebahagian ulama usul definisikan dia sebagai, apa dia taksis? Mengeluarkan sekumpulan individu dengan hukum yang berbeza. Kan? Yang mana kalau kita cakap dalam bahasa Melayu, taksis ni kita buat pengkhususan. Okay? Pengkhususan. So pengkhususan ni apa? Pengkhususan ni apabila ada sekelompok manusia yang kita keluarkan daripada hukum yang am. Okay? Ada sekelompok manusia yang mana kita keluarkan daripada kelompok yang am. So kalau kita cakap semua pelajar dekat sekolah ni, contoh semua pelajar dekat sekolah ni malas. Semua pelajar di sekolah ini malas kecuali pelajar daripada kelas 6 contohnya 6 cemerlang. Ini katakanlah sekolah rendah kan. Pengetua tu cakap apa? Semua pelajar dekat sekolah ni pemalas kecuali pelajar daripada 6 cemerlang. Okey, 6 cemerlang. So, sekarang ni 6 cemerlang, pelajar yang ada kat dalam kelas tu dikeluarkan daripada hukum yang umum tadi. Maksudnya, kalau pengetua tu cakap semua orang pemalas, pelajar dekat dalam 6 cemerlang tu bukan pemalas. Okay? Tapi pelajar dekat dalam kelas 6 cemerlang tu rajin-rajin belaka. Itu maksud taksis. Okey? Kita keluarkan. Itu salah satulah definisi. Sebahagian ulama kata taksis ni qasru ba'dhi afradil am. Kita menghadkan hukum am itu daripada kena kepada semua orang, kena kepada orang tertentu saja. Kita menghadkan hukum kepada kelompok tertentu, golongan tertentu, individu tertentu. Okey? Contohnya pengetua tu cakap, pengetua tu minta apa? Dia kata, saya nak pelajar-pelajar yang rajin dan darjah 6 sahaja datang ke pejabat saya sekarang. Sekolah tu ada darjah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Sekolah tu pula ada pelajar yang rajin, ada pelajar yang malas. So pengetua tu cakap, saya nak pelajar yang rajin dan daripada darjah 6 sahaja datang ke pejabat saya. Maksudnya apa? Permintaan pengetua tu tadi, hukum yang pengetua tu berikan untuk suruh datang kat pejabat, hanya kena kepada sebahagian individu. Walaupun sekolah tu individu dia lagi ramai, ada darjah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Tapi sekarang ni hanya ditujukan kepada darjah 6 saja. Daripada darjah 6 tu pula yang rajin sahaja. Okay, itu qasru ba'dhi afradil am. Okay. Qasru ba'dhi afradil am. So kita minggu lepas kita dah bincang syarat, kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat. Okay, boleh tengok minggu lepas.
kita dah bincang syarat. Okey. Dan kita juga dah ambil syarat, walaupun syarat itu di hadapan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok kelas minggu lepas, insya-Allah boleh rujuk balik. So minggu ni kita nak masuk sifat. Sifat. Sifat ni macam mana? Sifat ni adalah macam dalam contoh yang Ana bagi tadi. Saya nak pelajar darjah 6 sahaja. Pelajar darjah 6 tu sifat. Contohnya ramai pelajar dekat sekolah, apabila pengetua tu khususkan pelajar darjah 6 saja. Pelajar darjah 6 tu sifat. Kalau pengetua tu cakap saya nak pelajar darjah 6 yang cemerlang sahaja. Cemerlang tu pun sifat. Kan? Kalau tak ada sifat, dia akan jadi umum macam ni. Kita tengok contoh dalam bahasa Melayu. Okay, contoh dalam bahasa Melayu lah, senang. Kita tengok contoh bahasa Melayu. Saya nak, katakanlah pengetua kata, saya nak semua pelajar kumpul di dataran. Berkumpul di dataran sekarang. Ini umum. Ini umum sebab ada lafaz semua. Okay, lafaz semua ni umum. Lafaz semua ni umum. Tapi kalau pengetua ni khususkan, kalau pengetua ni sebutkan sifat kepada pelajar yang dia nak terkumpul ni, maka statement ni daripada umum dia akan jadi khusus atau khas. Kita tengok. Contohnya pengetua kata, saya nak semua pelajar yang pakai baju biru, contoh. Yang pakai baju biru di dataran. Okay. Nampak? Sekarang ni statement bawah ni apa? Statement bawah ni khas. Sebab walaupun pengetua kata semua, tapi sebenarnya dia tak merangkumi semua. Sebab dekat sekolah tu ada lagi ramai pelajar. Sekarang ni pengetua tu khususkan yang dia nak sampai dekat yang dia nak ada kat dataran yang pakai baju biru. Pakai baju biru ni kita cakap sifat. Okey. Dia adalah sifat. Ataupun saya nak semua pelajar yang datang sekolah naik kereta kumpul di dataran. Maksudnya pelajar yang naik bas, pelajar yang naik van, pelajar yang naik motor contoh. Okey. Itu semua dikecualikan. Nampak tak? So apabila disebutkan sifat, dia akan mengkhususkan hukum. Sifat itu akan mengkhususkan hukum. Okey. Kita tengok satu contoh. Okey. Kita tengok satu contoh. Antaranya contoh dan puan-puan boleh buka kat surah Al-Baqarah ayat 221. Al-Baqarah 221. Okey, tuan-tuan dan puan-puan tengok, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Okey. Tankihul, kalau ada Al-Quran terjemahan lagi bagus. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kamu berkahwin dengan wanita-wanita. Janganlah kamu berkahwin dengan wanita-wanita yang melakukan syirik. Musyrik lah. Okay, musyrik yang bukan Islam. Janganlah kamu menikahi dengan wanita-wanita yang musyrik sehinggalah mereka beriman. Hatta yu'min. Okay, sehinggalah mereka beriman. Ayat ni umum. Ayat ni
Umum. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, umum dia dekat lafaz al-musyrikat. Okey, lafaz al-musyrikat. Kenapa umum dekat lafaz al-musyrikat? Jawapannya kerana al-musyrikat ni adalah jamak. Jamak So kita ada musyrikatun, musyrikatani, musyrikat. Jamak. Okey, jamak. Jamak ni apa? Plural. Dia plural. Dia plural yang dimulakan dengan al ataupun lam. Okey, samalah al atau lam dipanggil Yang penting macam ni lah. Ini disebut al. Sebagai ulama nahwu panggil dia lam. Okey, ala kulli hal, fahamlah maksudnya dia ada ni, al ni. Al ni memberi faedah umum. Kita tengok kepada jenis dia, tapi dia biasanya memberi faedah umum. Maksudnya janganlah kamu kahwini semua perempuan yang musyrik. Janganlah kamu kahwini semua perempuan musyrik. Maksudnya tak kisahlah agama apa sekalipun dia, warna kulit apa pun, semua wanita musyrik tak boleh dikahwini. Statement ni umum. Kalau orang tanya kenapa statement ni umum? Sebab dia plural ataupun dia jamak yang dimulakan dengan al. Dia plural ataupun dia jamak yang dimulakan dengan al. Ulama panggil al-jam'ul muhalla bi al. Okey? Itu istilah dia. Okey. Akan tetapi okey, ayat ini telah dikhususkan dengan ayat dekat dalam surah Al-Ma'idah ayat 5. Panjang ayatnya. Panjang. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok, part yang kita nak ambil ni, wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihin. Okey, dihalalkan kepada kamu, mula-mula ayat ni ceritakan tentang dihalalkan kepada kamu perkara-perkara yang baik. Dihalalkan kepada kamu makanan-makanan yang bagus, yang halal. Okey, dan dihalalkan kepada kamu makanan-makanan ahli kitab. Okey, dihalalkan kepada kamu makanan-makanan ahli kitab. Dan wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Makanan ahli kitab itu halal bagi kamu. Wa ta'amukum hillul lahum. Makanan kamu pun halal bagi mereka. Kemudian halal juga bagi kamu apa? Al-muhsanatu minal mu'minat. Perempuan-perempuan yang baik. Okay, daripada kalangan yang beriman. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Dan juga perempuan-perempuan yang baik daripada kalangan ahli kitab. Okay, daripada kalangan ahli kitab. Jadi ayat dalam surah Ma'idah ni, okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk ayat 5, panjang ayat dia. Tuan nak tak tulis okay, ayat dia dekat surah Al-Ma'idah ayat 5 ni. Ayat ni mengkhususkan ayat dekat Al-Baqarah tadi ke atas. Okay, dia mengkhususkan. So ayat ke atas tadi kata tak boleh kahwin dengan semua sebab dia adalah lafaz jamak yang dimula dengan alif lam. Tapi ayat dekat surah Ma'idah ni dia khusus. Kenapa dia khusus? Kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan kan, cuba tuan-tuan dan puan-puan jawab dekat rumah. Kenapa dia khusus? Jawapan dia, dia khusus sebab dia sebut sifat. Sifat dia wal muhsanat. Okey, yang baik-baik. Minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Disebutkan sifat al-muhsanat yang baik. Itu satu. Kedua, dia juga khusus kerana disebutkan yang daripada kalangan yang ahli kitab. Ahli kitab pun sifat. Boleh? Ahli kitab pun sifat lah, betul tak? Sebab apa? Sebab musyrikat, wanita-wanita yang musyrik itu umum. Kalau saya boleh buat, nak bagi faham tak susah pun kan, cuma nak bagi faham. Kalau kita ada bulatan besar ni kita cakap musyrikat. Maksudnya perempuan-perempuan yang musyrik. Yang agama lain selain agama Islam lah.
Yang kecil dalam bulatan tu musyrikat yang ahli apa tuan-tuan apa? Ahli kitab. Kan? Betul tak? So, musyrikat tu umum. Mungkin ahli kitab, mungkin bukan ahli kitab kan. Daripada agama tu lah, agama ni lah, macam-macam agama ada kan. Daripada ramai musyrikat ni, kita ada satu kelompok yang lagi kecil, yang lagi khusus, dia musyrikat yang ahli kitab. So, dia sifat sekarang ni. Dia sifat, kan? Dia sifat yang khusus. Sifat yang khusus. Dari situlah ulama kita, apabila melihat dua ayat ni, ulama kita pun buat taksis. Ulama kita mengkhususkan ayat yang ada dalam Baqarah tadi. So, ayat tu daripada janganlah kamu kahwini semua perempuan yang musyrik sehingga mereka beriman. Janganlah kamu kahwini semua perempuan musyrik dalam bracket melainkan ahli kitab. Hingga mereka beriman. Okay. So, boleh kahwin dengan ahli kitab. Boleh kahwin dengan ahli kitab. Cuma, okeylah, itu perbahasan fiqah. Okay. Ada perbahasan fiqah dia. Itu tuan-tuan dan perempuan boleh rujuk dalam kelas fiqah yang tuan-tuan dan perempuan join. Secara umumnya mazhab Syafi'i dia ada beberapa syarat. Okay. Maksudnya mazhab Syafi'i ahli kitab tu bukan semua ahli kitab lah. Ada syarat ahli kitab. Dia kena ahli kitab, dia kena wanita ahli kitab yang pure. Maksudnya daripada keturunan dia. Okay. Keturunan dia zaman berzaman ahli kitab. Okay. Keturunan dia zaman berzaman ahli kitab. Kalau nak tak silap, keturunan dia tu zaman bersama ahli kitab, maksudnya dia dah lama dah, kan? Dia bukan orang yang tiba-tiba masuk Kristian. Okay, sampai ke tahap boleh ditrace semula dia punya keturunan dia tu pada ahli kitab yang datang sebelum pengutusan Nabi SAW. Sebelum pengutusan Nabi SAW. Okay, adalah perincian di dalam fiqah. Tuan-tuan dan puan boleh tengok insyaAllah. So itu contoh taksis dengan sifat. Okay, contoh taksis dengan sifat. Kemudian pengarang sebutkan ditafsir perkataan yang mutlak dengan perkataan yang muqayyad dengan sifat. Wa yuhmalul mutlaqu minha 'ala al-muqayyad biha. Okay, ini perbahasan yang masyhur dalam ilmu usul fiqh juga. Dipanggil perbahasan mutlak dan muqayyad. Perbahasan mutlak dan muqayyad. Dia kena bagi beberapa muqaddimah. Mutlak dan muqayyad ni tuan-tuan dan puan-puan. Okay. First kita nak kenal apa tu mutlak. Kita nak kenal apa itu mutlak. Lepas kita dah kenal apa tu mutlak semua, nanti Ana akan bagi kat tuan-tuan dan puan-puan maklumat penting. Okay, maklumat penting tentang kenapa perbahasan ni akan ada kat dalam bab umum dan khusus. Kemudian apa beza di antara umum khusus dan mutlak muqayyad. Al-mutlaq. Al-mutlaq. Dari sudut istilah, ma dalla ala al-mahiyyati min ghairi qaidin. Min ghairi qaidin. Okay. Sebelum Ana hurai dia punya istilah dia. Sebelum Ana hurai istilah dia, kita tengok dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, lafaz mutlak ni, okay, dari sudut bahasa mutlak ni dia datang daripada perkataan atlaqa. Okay, itlaq, daripada perkataan itlaq. Atlaqa yutliqu itlaqan, yang bermaksud melepaskan. Atlaqa yutliqu itlaq maksudnya melepaskan, membebaskan. Jadi dari sudut bahasa mutlak ni kita melepas atau membebaskan. Ataupun membebaskan.
Kan? Melepaskan ataupun membebaskan. Kan? Sebab tu hatta tembakan pistol pun orang Arab cakap atlaqa ar-rasas contohnya. Lepaskan tembakan kan. Pam pam. Okey. Muqayyad dia lawan kepada melepas dan membebaskan. Asalnya muqayyad ni orang yang kena gari atau kita cakap kena ikat. Asalnya dari sudut bahasa muqayyad ni orang yang dia dihadkan pergerakan dia, restricted movement dia, digari ke, diikat ke, okey, boleh. Qaid ni macam perkara untuk kita gari orang atau kita ikat orang. Faham? Okey, itu dari sudut bahasa. So orang yang mutlak adalah orang yang bebas, yang tak kena ikat, yang tak kena gari. Orang yang muqayyad, orang yang kena ikat, kena gari ke. Contohnya macam tangan dia kena gari ke, tangan kena gari ke leher ke, okey. Ya. Kita tak tahulah, macam itulah kan lebih kurang. Itu dari sudut bahasa. Okey. Dan dia ada kena-mengena dengan apa yang kita nak sebut dari sudut istilah. Sebab kaedah dia tuan-tuan dan puan-puan, para ulama kita bila bagi definisi bahasa dan istilah, pasti ada hubungan di antara definisi bahasa dan istilah. Okay, pasti ada hubungan di antara definisi bahasa dan istilah. Kalau tidak, tak ada fungsi kenapa ulama sebut definisi bahasa dulu. Ulama sebut tu sebab ada kaitan. Biasanya kaitan di antara definisi bahasa dan istilah adalah definisi bahasa lagi umum. Okey, definisi istilah lagi khusus. Biasanya kaitan di antara definisi bahasa dan definisi secara istilah. Ini bukan dalam ilmu usul fiqh sahaja tuan-tuan dan puan. Dalam fiqh, dalam akidah, dalam bahasa Arab, dalam hadis sama je. Biasanya kalau ada istilah, ada definisi istilah, definisi bahasa tu lagi umum. Okey. Dari sudut istilah, mutlak ini lafaz yang madalla alal mahiyah. Lafaz yang menunjukkan kepada ataupun merujuk kepada hakikat suatu perkara. Al-mahiyah ni hakikat suatu perkara. Min ghairi qaidin. Menunjukkan atau merujuk kepada hakikat suatu perkara tanpa apa-apa yang kita cakap mensifatkan hakikat itu. Okay, mensifatkan. Qaid tu kita boleh kata macam sifat. Qaid ni apa sahaja lafaz yang mengkhususkan lagi, okey, mengkhususkan lagi hakikat suatu perkara. Ana bagi contoh. InsyaAllah dengan contoh lagi jelas. Okey, dengan contoh lagi jelas. Lepas tu ulama selalu kata wabil mithali yattadihul maqal. Dengan contoh akan lagi jelaslah apa yang kita cakap, apa yang diucapkan. Okey, kita tengok contoh. Tengok contoh tuan-tuan dan puan. Kita tengok contoh. Katakanlah Ana cakap contoh idrib rajulan. Nakirah fi siyaqil itsbat. Okay, idrib rajulan. Terjemahan dia apa? Terjemahan dia pukullah seorang lelaki. Pukullah seorang lelaki. First kali yang kita nak kena tahu adalah
Ana suruh pukul seorang lelaki ke ana suruh pukul semua lelaki? Ana suruh pukul seorang. Kalau ana suruh pukul seorang, bukan semua, maka sebenarnya ini bukan lafaz umum dah, betul tak? Ini dah bukan lafaz umum. Itu satu. Dia bukan lafaz umum. Kedua, bila ana kata pukullah seorang lelaki, siapa-siapa sahaja yang ada pada diri dia tu, hakikat seorang lelaki, apa yang define seseorang sebagai lelaki? Ni jadi perbahasan pula zaman moden ni, perbahasan lah, betul tak? Gang-gang LGBT dia akan cakap lah, gender tu definition dia daripada apa kan? Ala kulli hal, kita cakap lah, katakanlah yang definekan jantina seseorang, okay, ana bagi mudah lah. Katakanlah yang definekan jantina seseorang tu adalah jantina dia yang ada dekat contohnya dia punya birth certificate dia. Okay, birth certificate. Okay, birth. Contoh je lah, kan. Bukan kerja kita nak betul-betul pastikan dia, birth certificate. Okay, dekat birth certificate dia, dia ni lahir dekat hospital sekian-sekian, negeri sekian-sekian, gender lelaki contoh. Katakanlah yang tu. Okay. Kan. Contoh. So, siapa yang ada hakikat kelakian, dia masuk lah. Maksudnya, siapa-siapa sahaja yang dia lelaki, ada pada dia hakikat kelakian, mungkin dekat birth certificate kata dia lelaki, ataupun contohnya kita cakap, mungkin gender ditentukan sebab dia punya kemaluan lelaki contoh. Maksudnya, hakikat lelaki itulah. Ada hakikat kelakian dekat dia, dia boleh dipukul. Siapa ni? Siapa-siapa boleh. Berapa ramai? Seorang je. Siapa? Tak ada orang tertentu. Zaid ke? Tak kisahlah, ni ana bagi nama je lah. Nama siapa-siapa je boleh kan. Mana-mana lelaki je. Zaid ke, Omar ke, Abu ke, Hasan ke, Karim ke, tak kisah. Sulaiman ke, orang Melayu kita cakap Leman kan. Leman. Sulaiman ke, Leman ke kan. Yang mana nama-nama ni semua nama-nama lelaki. Statement ni, idrib rajulan, dia bukan bincang tentang lelaki khusus. Dia bincang tentang pukullah seorang lelaki. Dia tak kata pukullah lelaki itu. Betul tak? Kalau pukullah lelaki itu, maksudnya kena pukul seorang je. Seorang tu mana? Yang tu. Tapi dia kata pukullah seorang lelaki. Awak pergi tengah jalan, pukullah seorang lelaki contoh. So itu mutlak dia panggil. Kenapa mutlak? Kan tuan-tuan dan puan-puan akan tanya, kenapa mutlak? Dia mutlak sebab lafaz lafaz rajul ni tadi, dia hanya merujuk kepada hakikat lelaki tu. Dia hanya merujuk kepada hakikat kelakian. Okay? Dia tak bincang tentang panjang ke, pendek ke, tua ke, muda ke, kaya ke, miskin ke, handsome ke, tak handsome ke, kurus ke, gemuk ke contoh. Nama dia apa ke. Tak. Betul tak? Dia just cakap pukul lelaki. Pukul seorang lelaki. Okay? So ini mutlak. Mutlak. Okay? Tapi kalau anda sebutkan satu sifat, yang mana sifat itu akan mengecilkan skop. Akan mengecilkan skop ni. Statement ana ni tadi, ini statement mutlak. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan? Dia bukan umum. Kalau statement ni umum, saya suruh tuan-tuan dan puan pukul semua lelaki. Saya tak suruh pukul semua lelaki. Okay, contoh ni tak sesuai, betul tak? Pukul, tapi tak apalah. Okay, kita belajar kan. Kita bukan nak suruh pukul betul pun. Okay. Saya tak suruh pukul semua lelaki. Saya suruh pukul mana-mana lelaki. Berapa banyak? Seorang je. Siapa? Mana-mana. Selagi mana dia tu lelaki, as long as dia tu lelaki, ada hakikat kelakian pada dia. IC dia kata lelaki ke contoh. Surat kelahiran dia kata, birth certificate dia kata lelaki ke contoh. Kan? Tak kisahlah. Dia ada hakikat kelakian tu. Pukul. Anyone. Dah pukul seorang, kalau kita dah pukul seorang, cukup. Faham tak?
Dah pukul seorang cukup. Boleh pukul mana-mana lelaki, tapi kalau dah pukul seorang cukup. Boleh? Ana tunjuk muqayyad pula. Sebab antara cara kita nak faham satu perkara, tuan-tuan dan puan-puan, yang ulama kita bagi tahu, kita akan lagi faham satu perkara dengan kita melihat lawan dia. Dengan kita melihat lawan dia. Lepas tu sebahagian ulama sebut bil-diddi ataupun bil-addad ataupun bil-didd tatamayyazul asya'. Okey, bil-diddi ataupun bil-addad tatamayyazu al-asya'. Dengan kita melihat kepada lawan satu perkara, opposite dia, kita akan lagi faham. Lagi kita dapat bezakan. Okey, kita tengok muqayyad pula. Okey, kita tengok muqayyad. Contoh muqayyad Contoh muqayyad, katakanlah nak kata idrib rajulan. Dia nak suruh pukul siapa? Okay, kita cakaplah ghaniyan, contoh. Okay. Pukullah seorang lelaki yang kaya. Pukullah seorang lelaki yang kaya. Apa beza dia? Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, kita nak fokus kepada ni, ghaniyan, kaya ni. Boleh dah tu. Okay. Kita nak fokus kepada perkataan ghani. Maksud dia kaya. Ghani ni tuan-tuan dan puan-puan, ini yang kita istilahkan dia sebagai qaid. Sebab dia mengkhususkan sebenarnya. Sebenarnya dia mengkhususkan. Kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, okay, di antara statement atas ni, pukullah seorang lelaki, dengan statement bawah, pukullah seorang lelaki yang kaya, mana lagi umum? Umum dari sudut, okay, dekat atas ni, bila kita cakap pukullah seorang lelaki, Ana cakap tadi pukul seorang je. Seorang itu boleh jadi mana-mana ataupun siapa-siapa sahaja, selagi mana dia lelaki. Katakanlah lelaki kat muka bumi ni, contoh, Ana bagi contoh, 3 bilion. 3 bilion. Katakan lelaki kat muka ni 3 bilion. Bila Ana cakap idrib rajulan, pukullah seorang lelaki, maksudnya cukup satu je. Seorang daripada 3 bilion ni kalau kita pukul, jadi dah. Okay. Cukup kita pukul seorang daripada 3 bilion tu, jadi dah. Tapi kalau Ana kata idrib rajulan ghaniyan, lelaki kat muka bumi 3 bilion. Tapi yang kaya, betul tak? Yang kaya je berapa? Betul tak? Berapa orang je kaya kan? So katakanlah daripada 3 bilion lelaki yang ada kat muka bumi ni, yang kaya sebenarnya ada 100,000. Yang kaya, lelaki kaya ni ada 100. Kalau 3/6 jadi 1 juta kan? 100,000. Okay. Ni 5. Betul lah. 100,000. 100,000. Okay, 100,000. So, lelaki kaya ada 100,000. Bila Ana kata pukullah seorang lelaki kaya, okay, pukullah seorang lelaki yang kaya, maksudnya skop lelaki kaya lagi luas ke lagi kecil daripada skop lelaki sahaja, tuan-tuan dan puan? Skop lelaki kaya lagi kecil dengan lagi sempit lah daripada skop lelaki sahaja semata-mata. Jadi kalau tadi dekat lelaki, Ana cakap
pukullah seorang lelaki, kita pukul mana-mana daripada mana-mana daripada 3 bilion ni pun jadilah. Tapi kalau pukullah seorang lelaki kaya, kita pukul mana-mana daripada semua lelaki kaya kat muka bumi ni, ada 100,000 orang, satu, maka jadilah. Mana yang lebih macam lagi kecil skop dia. Lagi kita cakap lagi sempit dia punya skop dengan ruang ni. Kita cakap bawah lah, muqayyad ni lah. Kan? Sebab tu dipanggil muqayyad. Sebab seolah kita dah kecilkan skop tu. Kita dah limitkan. Kita dah hadkan, dah limit. Daripada dia mutlak, dia bebas, boleh pukul mana-mana lelaki sahaja, ada 3 bilion. Kita dah hadkan dia, kita dah gari dia, kita dah kecilkan. Pukul lelaki yang kaya je. Seorang daripada lelaki-lelaki yang kaya ni. Iaitu, berapa kita nak seorang je. Seorang tu siapa? Seorang tu tak kisah mana-mana lelaki kaya. Lelaki kaya nama Zaid, lelaki kaya nama Umar, lelaki kaya nama Abu, lelaki kaya nama Hasan, lelaki kaya nama Harun. Selagi mana ada hakikat kekayaan pada dia. Contohnya kita definisikan kekayaan ada 10 juta ringgit contoh. Sejuta ringgit contoh. As long as dia ada sejuta ringgit ke atas, dia masuk dalam definisi kaya, dia berhak dipukul. Ada hakikat kekayaan pada dia. Okay. So, kaya lah. Itu kalau kaya dia jadi. So, sekarang ni, rajul ni, sifat ni, apa kita cakap kelakian lah, hakikat kelakian tu. Bila kita gandingkan dia dengan kaya, dia jadi lagi kecil skop dia. Dan kalau kita tambah lagi, dia akan jadi lagi kecil skop dia. Ya, tuan-tuan dan puan, kalau kita tambah sifat, kita tambah qaid, skop akan jadi lagi kecil. Contohnya kalau anda cakap, idrib rajulan ghaniyan. Ni anda bagi contoh je, tuan-tuan dan puan. Okay. Jangan marah lah. So, contoh. Kan? Contohnya kita cakap, idrib rajulan ghaniyan mutazawwijan. Yang dah kahwin. Mutazawwijan. Pukullah seorang lelaki yang kaya yang dah kahwin. Lagi kecil tak skop agak-agak tuan-tuan? Kalau kita cakap lelaki kaya kat muka bumi tadi 1,000, nak cari lelaki kaya dan dia lelaki, first lelaki kaya, dah kahwin pula. Lagi kecil skop, betul tak? Entah lah, kita pun tak tahu lah. Entah daripada 100,000 tadi, yang ada sifat-sifat ni, ciri-ciri ni 50,000 je. Kan? Contohlah, okay, contoh. So, dengan kita sekarang, apa qaid yang bertambah? Qaid yang bertambah sekarang, qaid ni, mutazawwij ni. Dengan kita menambah qaid ni, kita tambah, skop tu akan jadi kecil. Skop tu akan jadi kecil. Kita memang kena pukul seorang je. Dari sudut mutlak dan muqayyad. Yang diminta seorang je. Tapi seorang ni daripada mana kita nak cari? Daripada mana kita nak cari tu yang kecil skop dia. Makin kurang. Dengan kita tambah qaid, makin kurang. Okay? So, saya harap tuan-tuan dan puan-puan faham. Okay. Dan saya juga nak terangkan bahawa kalau tuan-tuan dan puan-puan faham poin yang saya nak beritahu lepas ni, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan dah tak pening dah pasal isu khas dan mutlak muqayyad ni. Okay? InsyaAllah tak pening dah. Apa dia? Umum yang ada pada mutlak. Okay. Anda kena buat comparison. Anda padam dulu. Anda kena buat comparison baru tuan-tuan dan puan-puan nampak. Padam dulu. Tu dia.
Idrib ar-rajul. Ar-rajula. Idribir rajul. Pukullah, katakanlah al kat sini, alif lam dekat sini, al dekat sini, jins. Pukullah semua lelaki. Bukanlah pukul lelaki itu, bukan alif lam ahdiyah lil ahd. Kita dah bincang dah kalau nak tak silap dekat perbahasan am. Dia bukan alif lam untuk ahad, tapi dia alif lam untuk jins. Pukullah semua lelaki. Okey, kita nak buat comparison sekarang. Nak bagi tuan-tuan puan-puan kenal dan bezakan mutlak dan muqayyad. Mutlak, muqayyad, am, khas. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat faham perbezaan ini dengan baik, kan, insya-Allah minggu depan nanti kita akan khususkan kelas minggu depan untuk bagi contoh je. Contoh daripada Al-Quran dengan hadis, mana yang am, mana yang khas, mana mutlak, mana muqayyad. Okay, dan juga pembahasan tentang bila kita nak tafsirkan yang mutlak tu dengan muqayyad. Hamlul mutlaqi ala al-muqayyad. So insya-Allah kelas minggu depan kita nak khususkan bagi contoh daripada Quran dan hadis. Tapi tuan-tuan dan puan-puan kena faham dululah, baru boleh faham contoh tu, kan. So kita nak faham konsep ni dulu. So idrib rajulan, pukullah seorang lelaki, dengan idribir rajul, pukullah semua lelaki. Al yang ada dekat bawah tu, ar-rajul kat bawah, kita cakap al-jinsiyah, rujuk kepada semua lelaki. Okay. Apa beza dia? Pertama, beza dia adalah mutlak ni dia nakirah. Mutlak ni nakirah. Am ni dia ada alif lam. Dia makrifah. Alif lam. Dia makrifah. Okay. Itu pertama. Kedua, perbezaan dia apa? Umum yang ada pada mutlak ini, umum yang ulama usul panggil dia umum badali. Ulama usul panggil umum yang ada pada mutlak dipanggil umum badali. Umum yang ada pada lafaz am, bawah ni am tuan-tuan dan puan, atas ni mutlak, bawah ni am. Ni am. Umum yang ada pada lafaz am pula dipanggil umum syumuli. Umum syumuli. Okay. Umum syumuli. Syumuli. Okay. Kita tengok yang atas. Bila kita kata badali, badali datang daripada maksud perkataan badal. Maksud badal ni ganti. Gantian. Okay, ganti. Maksud dia ganti. Ganti Sekarang saya nak tuan-tuan dan puan-puan fokus. Cuba fokus. Bila kita cakap pukullah seorang lelaki, dan kita andaikan dekat muka bumi ni ada 3 bilion lelaki. Ada 3 bilion lelaki Dengan dia pukul seorang, itu dah cukup, betul tak? Ana cakap tadi kalau dia pukul seorang cukup. Sebab apa? Satu yang dia dah pukul tu, kiranya dengan dia dah pukul seorang tu, dia tak payah pukul yang lain dah. Okay. Satu yang dipukul tu, dengan dipukul seorang tu, dia dah tak payah pukul yang lain. Okay. Tapi satu yang dipukul tu boleh digantikan. Dia bukan orang tertentu. Dia boleh jadi Zaid, dia boleh jadi Umar, dia boleh jadi Abu, Hasan, Harun, Ismail, apa-apalah. Okay. Boleh digantikan. Itu maksudnya anyone could be. Anyone boleh dipukul. Siapa-siapa sahaja boleh dipukul. Sebab seolah siapa-siapa sahaja kalau dipukul, dia dah ganti daripada yang lain. Siapa sahaja yang dah dipukul, dia dah ganti daripada yang lain. Tak payah pukul yang lain dah. So cukup pukul seorang. Seorang tu siapa? Siapa-siapa boleh jadi. Dengan kita pukul dia, dia dah mengganti daripada kita pukul yang lain. Sebab tu nama dia umum badali. Okey? Sebab tu nama dia umum badali.
Umum yang ada pada am, yang kita dah belajar juga, dipanggil umum syumuli. Okay, umum syumuli. Syumuli maksudnya kita cakap menyeluruh. Menyeluruh. Kalau orang cakap Islam ni agama yang dinun syamil. Kan? Syamil dan syumul ni maksudnya menyeluruh. Dia cover semua. Cover semua. So kalau ada 3 bilion lelaki kat muka bumi ni, kalau ada 3 bilion, kalau ada 3 bilion lelaki, bila dia cakap idribir rajul, umum syumuli, kita cover semua. Maksudnya pukul semua. Nak kena pukul berapa? Pukul semua 3 bilion. 3 bilion. Setiap seorang kena pukul. Tadi ke atas, setiap seorang, bukan semua setiap seorang tu kena pukul, tapi setiap seorang tu layak dipukul. Kalau dipukul salah satu, akan ganti yang lain. Ganti yang lain tu maksudnya yang lain tak kena pukul dah. Umum syumuli, kena pukul semua. Kena pukul semua. So kalau kita cakap, pukullah semua lelaki. Idribir rajul. Setiap seorang daripada 3 bilion lelaki yang ada kat muka bumi ni, semuanya berhak dan kena dipukul. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Nampak tak? Kalau tuan-tuan dan puan-puan faham perkara ni, okay, insyaAllah akan jelas perbezaan am dengan khas tu satu. Tuan-tuan dan puan-puan juga akan faham kenapa Imam As-Suyuti sebutkan perbahasan mutlak ni, perbahasan mutlak ni tadi, dekat dalam bab khas. Sebab ulama usul fiqh tuan-tuan dan puan ada 2 cara dalam menyusun bab berkaitan dengan am, khas dan mutlak dan muqayyad. Kita ada ulama yang dia pisahkan terus, dia pisahkan terus, dia bezakan terus. Dia letakkan bab yang totally asing untuk mutlak dan muqayyad. Ada ulama yang am, khas dibahas satu tempat, mutlak muqayyad dibahas satu tempat. Okay? Dan ada ulama yang dia bahas mutlak dan muqayyad masuk dalam bab am, khas. Kita buka am, khas, dalam dia ada mutlak muqayyad. Okay, kita belajar am, khas, included dalam dia ada mutlak muqayyad. Ulama masukkan sekali perbahasan mutlak muqayyad tu dalam bab am dengan khas. Seperti mana yang Imam As-Suyuti buat kat sini. Dan seperti mana yang majoriti ulama mazhab Asy-Syafi'i dalam kitab usul mereka buat macam ni juga. Okay. Dalam Waraqat sama. Okay. Dalam Al-Lum'a Imam Syirazi pun sama. Okay. Ana rasa dalam Dzari'atul Usul pun sama. Okay. Banyak dalam mazhab Syafi'i, kitab yang ditulis dalam usul itu dia buat cara sama. Dia masukkan perbahasan mutlak muqayyad dalam perbahasan am, khas. Sebab apa? Sebab bagi ulama mazhab Syafi'i, konsep umum badali, umum syumuli. Bila ada konsep dua ni, mutlak itu sebenarnya ada iras dengan umum. Ada iras dengan umum. Bahkan ada yang mengatakan sebenarnya mutlak muqayyad ni satu jenis daripada jenis khas, perbahasan khas. Satu jenis daripada perbahasan khas. Okay. Bila dia satu jenis daripada perbahasan khas, maka sebab itulah ulama usul sebutkan perbahasan mutlak dan muqayyad ini, terutamanya dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, under bab am dengan khas. Bab umum, bab am dengan khas. Okay, bab utama am dengan khas. Okay. So itu dia. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan faham konsep dengan baik, umum badali, umum syumuli. Saya rasa insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan boleh faham. Kalau tak faham boleh tanya dan boleh ulang tengok video, okey, cuba fahami baik-baik sebab penting. Okey. Ini last point yang anak nak hurai hari ni. Kita akan sambung minggu depan. Minggu depan kita akan fokus sepenuhnya kepada contoh je. Contoh daripada Al-Quran dan As-Sunnah
bagi am dan khas, dan contoh dalam Al-Quran dan Sunnah juga bagi mutlak dan muqayyad. Supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat feel kan, macam dapat melihat sendiri kepentingan belajar bab ni, kepentingan belajar usul fiqh secara umumnya dalam nak memahami Al-Quran dan Sunnah. Okay, last kali yang kita nak belajar hari ni apa? Last yang kita nak belajar dalam hari ni adalah perbuatan kita mentafsirkan yang mutlak itu dengan muqayyad. Bila datang perkataan mutlak, idrib rajulan. Katakanlah contoh je. Ada ayat yang kata idrib rajulan. Kemudian ada ayat lain dekat dalam Quran, dekat tempat yang lain. Kata idrib rajulan ghaniyan. Contoh sahaja ni, ini contoh sahaja. Maka perbuatan kita menafsirkan yang mutlak tadi, yang mutlak ini kalau kita tafsirkan dia dengan muqayyad, maksudnya walaupun ayat tu kata pukullah seorang lelaki, tapi kita tafsirkan dia juga sebagai pukullah seorang lelaki yang kaya. Faham tak? Walaupun dalam ayat tu sendiri tak ada perkataan kaya. Kita tahu perkataan kaya sebab ada ayat lain kata idrib rajulan ghaniyan, contoh. Jadi ulama usul bila ada dua tempat yang macam ni, satu kata rajulan saja, pukullah seorang lelaki, satu kata idrib rajulan ghaniyan, pukullah seorang lelaki yang kaya, ulama usul akan tafsirkan yang mutlak tadi dengan muqayyad. So seolah pada ayat yang mutlak tu, kalau kita baca dan terjemah dia pukullah seorang lelaki, dia jadi pukullah seorang lelaki dalam bracket yang kaya. Perbuatan tu tadi menafsirkan yang mutlak dengan muqayyad, perbuatan menafsirkan. Okay, ana ulang balik ya. Perbuatan menafsirkan yang mutlak dengan muqayyad itu di dalam ilmu usul fiqh ulama istilahkan dengan istilah macam ni. Tuan-tuan dan puan-puan tengok dia panggil istilah dia hamlu al-mutlaq ala al-muqayyad. Okey, hamlu al-mutlaq ala al-muqayyad. Menafsirkan yang mutlak dengan yang muqayyad. Menafsirkan yang mutlak dengan muqayyad. Hamlul mutlaq ala al-muqayyad. Okey. Sebab dalam bahasa ni, ini poin penutup mana? Ini poin penutup tuan-tuan dan puan. Dalam bahasa tuan-tuan dan puan, kita ada 3 konsep. Dalam bahasa Arab dia dipanggil ilmu al-wada'. Peletakan bahasa, peletakan makna, kita ada 3 konsep. Pertama kita ada konsep al-wada', kedua kita ada konsep al-isti'mal, ketiga kita ada konsep al-haml. Al-wada' ni apa? Al-wada' ni proses dalam satu bahasa apabila orang dalam bahasa tersebut mengkhususkan suatu lafaz untuk satu perkara, untuk satu makna, untuk satu zat. Contohnya, kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak, saya tengah pegang pen kan? Pen. Bila orang dalam satu bahasa tu mengistilahkan ataupun mengkhususkan perkataan pen untuk merujuk kepada benda macam ni, alat yang kita guna untuk tulis, yang dakwat dia contohnya lagi kekal daripada pensel, contohlah. Okay. Lafaz pen untuk merujuk kepada benda ni, meletakkan lafaz pen untuk merujuk kepada alat tulis ni, itu dipanggil al-wada'. Al-wada'. Contohnya ni, perkara yang daripada dia ana minum air. Okay. Kita panggil dia cawan. Meletakkan lafaz cawan, menggunakan lafaz cawan untuk merujuk kepada benda ni, zat ni, itu dipanggil al-wada'. Peletakan makna dipanggil al-wada'. Bila kita guna perkataan yang dah diletakkan makna tadi, cawan contohnya, cawan untuk refer kepada zat ni, untuk refer kepada benda ni, penggunaan kita, saya minum kopi dalam cawan, saya baru beli cawan dekat IKEA ke, saya suka cawan yang cantik tu, penggunaan tadi tu, itu dipanggil al-isti'mal. Penggunaan dalam bahasa. Okay. So kita ada proses peletakan peletakan bahasa,
perletakan perkataan untuk merujuk kepada makna tertentu, zat tertentu. Seterusnya kita ada proses dipanggil al-isti'mal. Penggunaan perkataan tu, kalau perkataan cawan tadi kita gunalah, saya jual cawan, saya beli cawan, saya suka melihat cawan tu berharga bagi saya, cawan tu ada nilai sentimental pada saya. Contohlah, saya minum kopi dalam cawan tu saya tuang teh dalam dia. Penggunaan tu al-isti'mal. Penggunaan. Yang ketiga adalah bila orang dah guna, bila orang dah ucapkan, bila orang dah lafaz, al-isti'mal, pendengar. Bila dia dengar orang guna perkataan cawan, dia faham dan dia tafsirkan, dia faham, dia cuba letakkan dalam ayat, konteks ayat, dia cuba faham, dia cuba tafsirkan. Perbuatan cuba memahami, perbuatan cuba menafsirkan, itu dipanggil al-hamal. Al-hamal. Itulah. Al-hamal ni apa? Al-hamal ni menafsirkan. Cuba untuk memahami berdasarkan konteks ayat. Cuba memahami berdasarkan konteks ayat. Cuba menafsirkan. Okay? Bila dengar satu perkataan tu diguna, disebut, itu dipanggil al-hamal. Sebab itulah ulama usul guna istilah ni. Hamlu al-mutlaq ala al-muqayyad. Lepas orang dah guna mutlak dan muqayyad ni, macam mana kita nak tafsirkan? Macam mana kita nak faham di dalam konteks dia? So, hamlul mutlaq ala al-muqayyad. Ditafsirkan mutlak itu dengan muqayyad. Okay? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita berhenti sampai sini dulu. Kalau ada soalan, boleh tanya. Ada soalan? Tak ada soalan. Okey. InsyaAllah kita sambung pada minggu depan. Yang baik itu daripada Allah. Yang lemah tersilap cakap tu dari diri anda sendiri. Banyakkanlah untuk buat ulang kaji untuk tuan-tuan puan. Tak faham kelas hari ni tentang mutlak dan muqayyad ni, boleh ulang. Tak faham kelas yang lepas tentang am, okay, khas dan am sikit, boleh ulang. Jangan lupa untuk ulang, okay? Sampai sini sahaja. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.